Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fiha ikhtilafan katsira. Adakah mereka tidak melakukan tadabbur kepada Al-Quran? Kalaulah Al-Quran itu suatu ketetapan daripada selain Allah, maka kamu akan mendapati banyaknya pertentangan antara satu sama lain. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik kamu adalah mereka mempelajari Al-Quran dan mengajarnya kepada yang lain. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Alhamdulillah, yang saya hormati Al-Fadil Ustaz Dr. Wan Nasruddin Wan Abdullah, Pensyarah Kanan Jabatan Al-Quran dan Sunnah, Universiti Kebangsaan Malaysia. Seterusnya Al-Fadil Ustaz Dr. Azrul Azlan, salah seorang daripada penasihat Tadabbur Center Sdn Berhad. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, ayah, ibu serta para penonton di live Tadabbur Center yang sudi untuk melapangkan masa hadir kemari. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan yang sudi diberikan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan. Walaupun sebenarnya jemputan kepada Dr. Wan sangatlah saat akhir, tetapi Ustaz sangat merendah diri dan sangat gembira dengan kewujudan Tadabbur Center. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan mendengar satu topik yang saya fikir jarang-jarang kita dengar mengenai topik ini, dan kita menjemput Al-Fadhil Dr. Wan untuk mengupasnya atau sekurang-kurangnya membuka minda kita tentang topik ini. Mungkin secara zahirnya topik ini kelihatan berat, tetapi itulah topik yang mudah-mudahan membuka perspektif baru kita kepada Al-Quran. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, sebagaimana tertera dalam poster, malam ini dalam tempoh 1 jam ataupun lebih kurang 1 jam, kita akan berbicara mengenai mukjizat sains dalam kisah-kisah Al-Quran. Ya, seringkali kita mendengar kisah-kisah Al-Quran dan seringkali juga kita mendengar mukjizat sains dalam Al-Quran. Namun apabila bergabung dua topik ini, maka ia adalah suatu topik yang saya kira sangat mencabar. Tetapi insya-Allah sebab itu kita panggil orang yang pakar mudah-mudahan, dan beliau adalah guru saya sendiri di UKM yang banyak sangat membantu saya dari sudut akademik, dan khususnya Al-Fadhil Dr. Wan juga sangat banyak memberikan pandangan yang sangat membina ketika saya menghasilkan di bawah tuduhan kisah-kisah Al-Quran. Jadi antara perkara menarik juga berlaku sepanjang saya menghasilkan di bawah tuduhan kisah-kisah Al-Quran adalah bagaimana Al-Fadhil Dr. Wan memberikan pandangan yang saya kira sangat saya terkesan. Asal topik buku saya adalah yang tak terfikir tentang kisah-kisah Al-Quran, tetapi Dr. Wan memberikan pandangan yang saya kira itulah murabbi. Saya sangat bersyukur kerana murabbi Dr. Wan sudi untuk memberikan pandangan. Kalau tajuknya yang tak terfikir tentang kisah-kisah Al-Quran, ia seperti apa yang saya tulis adalah sesuatu yang bersifat kejutan, seperti seolah-olah kisah-kisah Al-Quran kejutan-kejutan yang dialami yang tidak terfikir hanya saya temui. Jadi sikap sedemikian perlu kepada sikap sedemikian perlu kepada kita lebih lunak pada tajuk, supaya kita memahami bukan kita orang yang pertama menulis tentang perkara-perkara mengejutkan daripada kisah-kisah Al-Quran. Jadi adab dengan para ulama terdahulu, mereka sudah lama menemui perkara-perkara yang mengejutkan daripada qasas Quran ini.
Jadi saya bukan orang pertama menemuinya. Metodologi penulisan buku saya adalah menyebut semula apa yang ulama temui. Jadi ia bukan penemuan saya. Ia adalah saya menyebut semula apa yang para ulama temui daripada kisah Nabi Sulaiman, daripada kisah Musa alaihi salam. Jadi kerana saya menulis mengenai apa yang ulama kata, maka tajuk dan judul buku itu juga mestilah bersifat memberikan kredit kepada para ulama. Janganlah tajuk itu seperti aku je yang jumpa benda yang tak terfikir daripada kisah-kisah Al-Quran. Jadi ia adalah masalah teknikal, tetapi bagi saya ia adalah satu teguran, satu pandangan yang sangat membina yang selayaknya diberikan oleh murabbi. Jazakallahu khairan kathiran Dr. Wan, dan kita memberikan peluang ini seluas-luasnya untuk Ustaz membuka fikiran mengenai topik yang semua orang berdebar untuk mendengarnya, dan topiknya adalah mukjizat sains dalam kisah-kisah Al-Quran. Tanpa membuang masa, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz Wan untuk memulakan kupasan beliau. Silakan Ustaz. Okey, tak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was sa'ba idza syi'ta sahla. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minha. Terima kasih Ustaz Syahri. Sepatutnya kira Ustaz Syahri je lah habiskan kaya tajuk ni yang ana hormati Dr. Azrul, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya kita rafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dia beri peluang kepada kita untuk sama-sama pada malam ini. Satu topik yang sebenarnya topik berat, dan umum tahu bahawasanya anda ni bukan jenis suka untuk berceramah. Hanya berkongsi, berbincang boleh, insya-Allah. Kerana ada orang yang jenis suka berdebat, ada orang yang suka berceramah, tapi anda jenis suka berbincang. Jadi bersedialah untuk kita berbincang malam ini. Hidup kita dengan Quran ni satu pengalaman, satu momen yang sangat indah. Bukan benda yang boleh kita sampai satu tahap boleh kita gambarkan dengan perkataan. Mengapa? Kerana keseronokan hidup dengan Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala awal suratul Baqarah lagi dia ada jelaskan, zalikal kitabu la raiba fi. Kitab itu tidak diragui lagi padanya. Satu-satunya kitab kita jumpa dalam dunia ni di mana pemiliknya mention bahawasanya kamu jangan bimbang tentang kitab ni kerana dia tidak akan ada kekurangan, dia tidak akan ada kelemahan, semuanya sempurna. Dan itulah kehebatan Al-Quranul Karim. Baik. Satu benda yang menarik dalam Al-Quranul Karim, terutamanya di zaman-zaman sekarang ini, ialah manusia suka bercerita tentang sains. Dan ana agak banyak pengalaman tentang sains kerana mungkin cita-cita dulu nak jadi doktor, tapi doktor juga cuma kot lain. Kemudian bermula lebih kurang dalam 50 tahun kebelakangan ini, banyak eksplorasi, banyak ekspedisi,
menyelongkar khazanah alam ini, sehingga akhirnya mereka bertemu dalam Al-Quran untuk menyatakan bahawasanya Al-Quran ini adalah kitabullah. Kita tengok banyak penemuan-penemuan yang hebat yang akhirnya menunjukkan bahawasanya Al-Quran ini satu kitab yang hebat. Walau bagaimanapun, Al-Quran ini sebenarnya sebuah kitab yang kita tak boleh, tidak ada alasan untuk kita jadikan sesuatu penemuan itu kemudian kita kata bahawasanya tengok Quran ini benar kerana kita jumpa penemuan, ataupun kita tidak boleh jadikan sesuatu penemuan ini untuk menjustifikasikan kebenaran Al-Quran, kerana Al-Quran ini ialah kalamullah. Satu benda yang penting, di mana-mana saja kita jumpa, di mana-mana saja kita bincang tentang isu penemuan-penemuan ataupun bukti-bukti kehebatan Al-Quran itu, ia tidak menggambarkan kehebatan Al-Quran, kerana Al-Quran ini memang telah tersedia hebat. Satu benda penting yang perlu kita faham dalam tadabbur kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Baik, masyarakat kita suka melihat benda-benda yang bersifat sains, dan anda sendiri agak banyak pengalaman kerana di UKM ini anda terlibat dengan pasukan penyelidik sains tauhidik. Kemudian lepas pada itu kita jadikan nama dia STEMI, Sains, Teknologi, Engineering, Matematik in Ulul Albab Development. Satu kumpulan yang akhirnya menghasilkan banyak modul yang digunakan sekarang ni. Baik, pengalaman bersama-sama saintis ini, anda melihat kecenderungan para saintis untuk melihat ayat-ayat ataupun statement bersifat sains dalam Al-Quran. Dan kalau kita tengok dalam Quran, banyak ayat yang bercerita tentang sains. Ayat cerita tentang kejadian manusia kan dalam suratul Mu'minun, suratul Hajj. Ayat cerita tentang cakrawala, ayat cerita tentang bumi. Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalika fahiya kal hijarati aw ashadu qaswa. Cerita bagaimana beberapa kumpulan air, ada batu yang boleh mengalirkan air, ada batu yang tidak boleh mengalirkan air. Semua itu disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Dan akhirnya kumpulan saintis ini mengambil ayat-ayat ini untuk melihat betapa hebatnya Al-Quran. Tujuan mereka sebenarnya bukanlah nak kata Quran ini tak bagus. Tujuan mereka untuk membuktikan bahawa Al-Quran ini adalah kitabullah. Tetapi dari sudut pemikiran orang yang berada dalam dunia Al-Quran ataupun dunia tafsir ini, kita melihat bahawasanya persoalan-persoalan sains yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim itu, ia adalah persoalan-persoalan biasa. Sebab itu ulama-ulama tafsir dia letak pembahagian, perbezaan di antara mukjizat sains dengan tafsir sains. Ayat-ayat yang bersifat sains memang tak ada masalah untuk kita tafsirkan sebagai sains. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam satu peristiwa dia pernah pesan kepada Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, innal Quran hamal wujuh. Quran ni bila kita baca dia, kita tengok dia, kita tadabbur dia, kita boleh tengok dari segenap aspek. Banyak aspek kita boleh tengok. Tapi dari segi tafsir tak boleh. Dari segi tadabbur kita boleh tengok. Sebab tu orang sains dia tengok dari sudut sains, orang biologi tengok dari sudut biologi, orang fizik tengok dari sudut fizik. Tetapi dari segi tafsir, ulama-ulama kita telah jelaskan tafsir ada peraturan-peraturan, ada syarat-syarat macam yang tuan-tuan dan puan-puan lalui sebelum ini. Baik, apa yang masyarakat kita buat sekarang ini ialah melihat ayat-ayat sains itu dari aspek tafsir dan menganggap ia adalah mukjizat sains. Boleh atau tidak? Jawabnya boleh. Tetapi Al-Quran ini adalah kitab yang melangkaui kemampuan manusia. Mengapa? Kerana ia adalah kalamullah. Ada manusia-manusia yang jenius, menghasilkan karya-karya yang sampai sekarang orang lain pun tak boleh nak faham. Hebatnya dia. Allah Subhanahu Wa Taala Malikul Muluk sudah pasti dia lebih dari segala-galanya, dan apa yang keluar darinya kalamullah sudah pasti lebih dari segala-galanya. Sebab tu dalam Al-Quran kita melihat banyak ayat yang bercerita tentang benda-benda yang simple-simple, tetapi sebenarnya bila diperhalusi oleh para ulama, mereka kata inilah dia hebatnya Al-Quran Al-Karim, kerana dalam cerita lain ada cerita lain. Ayat-ayat tentang sains kita tahu, tak perlu dah kita bincang banyak ya Ustaz ayat tentang sains. Dan sebenarnya memang
Ana suka mendengar dan ana suka follow benda-benda, khususnya benda-benda tafsir, dan memang tadabbur ni memang ana selalu tengok. Nak kata setiap minggu tidaklah, tapi setiap hari tu memang ada. Kenapa? Kerana ilmu ni adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasa ilmu kita ni cukup dah. Padahal bila kita dengar orang lain bercerita, banyak lagi benda lain yang istimewa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan pada dia, dan akhirnya dia sampaikan dan kita dapat manfaat. Sebab tu dalam Al-Quranul Karim, bagaimana anda melihat ada ayat-ayat yang istimewa, ayat-ayat khususnya yang melibatkan khasa dalam Al-Quranul Karim. Anda kongsi dulu satu cerita. 1994 anda sampai di Jordan. Minggu pertama sampai di Jordan, anda follow kawan pergi beli susu. Setiap hari kami bersarapan dengan susu segar, Ustaz. Jadi bila pergi, selepas solat subuh kami pergi ke kedai beli susu, dan selama seminggu kawan yang belikan. Minggu yang kedua anda cakap kat kawan, okey sekarang entah relax kat rumah, anda pergi beli pula. So anda pergi beli. Lepas solat subuh pergi ke pasar, pergi beli. Ismahli ya sayyidi, uridu an ashtari labanan. Masa tu tak pandai lagi bahasa kampung ke, bahasa Ami. Sebenarnya bidil laban pun boleh sebenarnya, kan? Tapi nak praktis bahasa Arab, pergi uridu an ashtari labanan. Dia bertanya, kan bidak, kan turid ni sekilo. Okey, dia pun bagilah setengah kilo. Bagi setengah kilo, Ana perhati dari jauh, Arab ni nak tipu aku kau. Dia bagi macam susu masam, kan? Susu kan cair kan, susu masam. Tak apalah, ambil lah juga. Ambil, bayar balik ke rumah, letak kat dapur. Kemudian kawan nak sarapan pagi tu, kawan kata, woi, siapa yang beli laban ni? Kenapa terfikir, betul dah aku sebut laban, apa masalahnya? Lepas tu start daripada tu lah. Dan hari itulah kami bersarapan pagi tanpa minum susu dah laban, kan? Jadi kemudian anda buka kamus-kamus, rupa-rupanya laban tu yogurt, kan? Kemudian baru terfikir, kalau macam tu apa susunya? Cari-cari dalam kamus, susunya halib. Tapi dalam Quran tak ada perkataan halib, ada perkataan labannya. Macam mana? Kemudian anda belak pula Quran, jumpa wa ammal qasid inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Inna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sama'. Ada qa'adah. Kita kat sekolah dulu, sekolah Arab dulu, jalasah duduk. Kenapa jadi qa'adah? Mal farqu bainahuma? Kalau saya tanya tuan-tuan puan-puan sekarang ni, tuan-tuan puan-puan ni qa'adah ke jalasah? Jawab macam mana? Jadi bermula dari situlah ana mula menyelongkar, dan perjalanan itulah menemukan ana dengan banyak benda yang menarik, khususnya dalam bidang yang ana tekuni, iaitu tentang qasas Quran. Baik. Bila kita tengok dalam qasas Quran, Al-Quran ni dia bukan kitab sejarah, dia bukan kitab cerita. Al-Quran ini ialah dustur. Sebab tu dalam suratul Baqarah, dalam ayat tentang puasa, syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada 3 benda yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Hudan linnas, bayyinatin minal huda, petunjuk, menerang petunjuk, dan wal furqan. Hasil daripada kita faham apa itu petunjuk, maka kita dapat bezakan yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. 3 benda ni lah yang kita dapati dalam Al-Quran Al-Karim, bermula dari surah Al-Fatihah sampai minal jinnati wan nas. Kalau kita perhati Al-Quran, kita akan dapati Al-Quran sebenarnya bercerita tentang 3 golongan sahaja. Cerita tentang hukum hakam, cerita tentang masalah akidah, cerita tentang macam-macam benda. Dia hanya sebut 3 benda sahaja. Yang pertama, orang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat. Kemudian yang kedua, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum. Yang ketiga, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir. Mukmin, kafir dan munafik. Cerita lepas pada tu sampailah minal jinnati wan nas hanya berkisar dalam 3 golongan ni saja. Apa kategori orang mukmin, apa kategori orang kufur, dan apa kategori orang munafik. Sebutlah kisah apa sekalipun duduk dalam ni.
Jadi bila kita perhati di situ, maka kita dapati bahawasanya Al-Quran ini sebagai satu kitab hidayah. Justru cerita-cerita yang datang dalam Al-Quran Al-Karim ini, ia adalah bukan cerita saja-saja macam cerita novel. Bukan cerita nak rasa tu. Sebab tu bila kita baca novel, kita baca novel-novel yang best. Novel-novel apa yang tuan-tuan suka baca? Anda ni peminat novel Baca novel apa? Banyak novel ada lah. Start daripada novel kecil sampai sekarang ni anda dah pun baca lebih dari 2,000 buah novel. Start daripada novel ringan sampai novel berat. Jadi kalau kita baca novel ni, bila sampai satu tahap kita akan menangis, kita akan rasa sedih, kita akan rasa sebab, kita akan rasa gembira, kita akan rasa macam-macam. Kenapa? Kerana dia attack perasaan kita, dia attack wujudan kita, perasaan kita. Tapi Al-Quran Al-Karim ini, ia adalah kitab hidayah. Lebih lagi, biar lagi daripada tu. Maka sudah pasti Al-Quran bukan hanya attack perasaan saja. Sebab manusia ini bukan perasaan saja, manusia juga ada akal. Jadi apa hubung kait qasas Quran ni, kisah-kisah Al-Quran ini dengan diri kita? Kalau qasas ini diceritakan dalam bentuk attack perasaan saja, maka dia tidak akan sampai ke mana-mana. Habis cerita tu, habis takat tu saja. Tapi Al-Quran Al-Karim ini melalui qasasnya ada lagi benda lain yang lebih hebat. Dan malam ni kita nak sentuh tentang ijaz ilmi, mukjizat sains dalam Al-Quran Al-Karim. Anda ambil contoh Suratu Yusuf, cerita, banyak cerita. Suratu Maryam, banyak cerita, kan? Ana sengaja bawa dua surah ni sebab orang kita suka sangat baca dua surah ni, kan? Dua surah ni, lelaki baca surah Yusuf, yang perempuan baca surah Maryam. Baik. Suratul Naml, kisah, ada cerita semut. Suratu An-Nahl, lebah. Banyak lagi surah-surah yang lain yang banyak cerita di dalamnya. Cuma anda nak ambil beberapa contoh malam ni untuk menggambarkan bagaimana mukjizat sains ini nampak ataupun terserlah dalam ayat-ayat qasas. Okay. Dalam surah Yusuf ada perkataan wa ghallaqatil abwab wa qalat aytalak. Wa ghallaqatil abwab. Tak terasa macam mana Ustaz? Wa ghallaqatil abwab ni. Wa ghallaqa, aghlaqa yuliku ighlaq, kunci. Ghallaqa nak translate apa? Ada orang boleh translate tak? Ka'annama yas'adu fis sama'. Yas'adu fis sama'. Yas'adu memanjat. Sa'ida yas'adu, memanjat. Orang Kelantan kata sa'a. Sebab bila kita memanjat ni kita penat. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak itu nikmat Allah, nescaya tidak terhitung. La tuhsuha, tidak terhitung tu orang Kelantan kata la, tidak su, maknanya memang tidak terhitung. Nah, itu bagaimana ulama kita bijak apa ni translate ayat Al-Quran. Baik. Dalam kisah-kisah Quran ni, kita tahu kisah-kisah ni adalah kisah yang Allah Subhanahu Wa Taala cerita, bukan menggambarkan tentang apa kita panggil pelakon, apa kita panggil wataknya sahaja, tetapi bentuk watak itu sebenarnya berlaku dari zaman berzaman. Itu benda yang telah pun dibincang oleh para ulama. Okay. Tetapi ada benda yang lebih menarik lagi daripada itu, ialah cerita-cerita dalam Al-Quranul Karim ini. Allah Subhanahu Wa Taala nak cerita banyak lagi benda yang lain di sebaliknya, dan benda-benda itulah yang kita guna kaedah tadabbur Al-Quran. Kita nampak betapa Al-Quranul Karim ini begitu hebat, kerana di sebalik cerita tu, dalam sebiji batu tu, apabila dilontar kena 2 ekor burung, soalannya begitu. Nah, dalam kisah Maryam contohnya, ayat ni memang saya suka sangat cerita, sebab ayat ni memang dulu awal dulu bila ana present kepada doktor-doktor pakar, timbul isu juga.
wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Wa huzi, ayat sebelumnya ada orang hafal Quran tak? Ada hafiz? Ada hafiz tak sini? Fa aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah qala ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiyah. Set dalam kepala ayat kita bincang malam ni ialah ayat qasas, ayat cerita, kisah-kisah Quran. Wa huzi ilaiki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Maryam alaihissalam apabila dia sampai ke satu tahap untuk bersalin, macam mana kita faham dia sampai satu tahap untuk bersalin? Sebab ayat sebelumnya kata fa aja al makhadu ila jiz'in nakhlah. Al makhad ni kita translate dia dengan bahasa lebih mudah ialah kontraksi. Ketika Siti Maryam alaihissalam sedang kontraksi, fa aja al makhadu ila jiz'in nakhlah, dia pergi ke pangkal pokok kurma. Qala ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiyya. Dia kata, aku ni kalau mati pun tak apalah, biar orang lupa. Bukankah begitu keadaan wanita yang sedang menanggung sakit nak bersalin? Mati pun tak apalah, tak tahan sakit. Betul Betul. Kita tanya ibu lah, ibu lebih faham daripada bapak-bapak ni. Kelih saja je, tengok saja je. Nah, Ana cakap macam tu sebab Ana ada pengalaman. Isteri bersalin 4 kali memang masuk. Kali pertama bersalin tak ada pengalaman tu, hampir koyak ni baju isteri pegang. Hari ni sakit. Kali kedua kita ready dah. Tak pakai dah baju-baju macam ni, pakai baju yang tebal tu start supaya kalau isteri tarik pun, bila isteri nak pegang kat kita tu, kita bagi baju kita, tak apa. Isteri kata, "Bang, nanti koyak." Tak apa, jangan bimbang, ni baju mahal ni, tak payah. Nah, alhamdulillah pengalaman itu mengajar kita. Tapi Quran kata orang yang sedang sakit nak bersalin ni, fa aja'al makhadu ila jiz'in nakhlah qala ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiyah. Aku mati pun tak apa, biar orang lupa aku. Kenapa? Kerana sakit. Maka sebab itulah ulama-ulama menyatakan, ayat ni ayat qasas, tapi ulama kata itulah psikologi wanita yang akan bersalin. Maka suami kena faham psikologi itu. Jangan rasa hati kalau isteri sumpah serana suami masa tu. Tapi saya dulu tak berlaku macam itulah. Tapi kalau berlaku, jangan rasa hati. Kenapa? Kerana memang macam itu nature yang digambarkan oleh Quran. Yang lebih istimewanya ialah apabila Siti Maryam alaihissalam pergi ke jiz'in nakhlah, pergi ke pangkal pokok kurma. Bayangkan pokok kurma, satu pemeluk, dua pemeluk, dan pangkal dia, perdu dia lebih besar daripada batang. Wa huzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Maryam goncangkan pangkal pokok kurma tu. Maryam, kamu goncangkan. Wahuzi. Ustaz pernah goncang pokok tak? Pernah? Pokok apa Ustaz pernah goncang? Pokok mangga. Siapa lagi pernah goncang pokok? Nak tengok mana ni? Siapa? Macam mana cara kita goncang pokok? Tengok ke? Dia tindakan spontan ni macam tu. Pernah tengok tak orang goncang macam ni? Kalau goncang macam ni mesti ada something pada dia. Mesti goncang macam ni, kan? Wauzi ilaiki, goncangkan kepada engkau. Dalam Quran ada hazza yahuzu, ada zalzala yuzalzilu. Hazza yahuzu. Kalau zalzala dia ashwa'i, dia goncang ni tak tentu arah. Tapi kalau hazza yahuzu, goncang hanya satu arah saja. Jadi perkataan itu telah menggambarkan kepada maknanya, iaitu goncang satu arah saja. Arah macam mana? Depan ke belakang atau belakang ke depan. Wahuzi ilaiki, goncangkan kepada engkau. Macam mana kita faham depan belakang? Kerana kepada engkau. Ilaiki, sudah pasti goncang macam ni. Kalau goncang macam ni, dia tak pergi pada kita. Goncang macam ni. Wahuzi ilaiki bi jiz'in nakhlah. Kamu pegang pangkal pokok kurma tu, yang besar tu, kamu goncang. Tak usah kata Maryam, kalau orang lelaki nak goncang pangkal pokok kurma pun belum tentu bergoncang semetelah Maryam. Logik tak? Nampak tak? Quran ni macam tak fair lah pada Siti Maryam buat macam tu. Tetapi sebenarnya hikmah Allah Subhanahu Wa Taala lebih besar daripada tu. Ilaiki bi jiz'in nakhlah tusaqit alayki rutaban janiyah. Saya akan jatuh buah kurma yang masak ranum. Tusaqit ni dalam qiraat boleh baca tusaqit, boleh baca tasaqat. Dia tak baca tasqut. Ada beza. Tusaqit, tasaqat dan tasqut. Tusaqit ni kalau bahasa omega 3 ialah jatuh bobak. Jatuh berguguran. Orang yang duduk dalam fizik, dunia fizik, dia tahu teori Newton ni, teori graviti ni, dia tak berlaku jatuhnya serentak, mesti jatuh berguguran walaupun sama satu sendek. Betul kan?
Jadi Quran tak cerita pun tentang bagaimana meletup jatuh, bagaimana, tapi Quran cerita buah tu jatuhnya berguguran, tu sakit aliki, jatuh ke atas engkau. Mengapa? Kalau kita goncang macam ni, confirm tak jatuh kat kita. Tapi kalau goncang macam ni, depan jatuh, belakang jatuh, depan kita pun jatuh, dan possibility juga jatuh atas kepala kita. Tu sakit aliki, jatuh kepada rutaban janiyah, kurma yang masak anu. Dan kita tahu kurma ni kalau masak sekalipun dia takkan gugur, kerana dia perlu dipotong dia punya tangkai dia. Nah, baik. Kalau kita perhati pada ayat ni, set dalam kepala, ayat ni ayat Qasas. Ceritanya Maryam yang sedang sarak mengandung, kemudian pergi bawa diri keluar daripada bilik dia, pergi ke satu tempat, dan di tempat itulah dia bersalin. Itu cerita dalam Quran. Tetapi susunan ayat menggambarkan bahawa ada lagi benda yang besar. Contohnya, wahuzi ilaiki, Maryam kamu goncangkan pokok kurma. Cuba bayangkan Maryam yang sedang kontraksi diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk goncang pangkal pokok kurma. Macam mana Maryam tu pegang? Boleh bayang tak macam mana? Boleh bayang Maryam peluk pokok kurma tu, nak goncang pokok kurma ni. Ustaz tadi goncang pokok apa tadi? Pokok rambutan je, kat mangga je kan. Besarnya mungkin batang besar ni. Ni kurma, ada kurma batang besar ni. Paling tidak 1 pemulut, 2 pemulut. Bayangkan macam mana Maryam goncang. Dan bila kita nak goncang benda yang besar, kita peluk dia, sudah pasti bahagian atas ni kena. Bahagian bawah memang confirm tak bersentuh. Mengapa? Kerana Maryam sedang sarak mengandung bahagian atas. Bukankah cara tu sebenarnya beri tekanan pada baby untuk mudah keluar? Quran tak cerita pun tentang bagaimana kelahiran Nabi Isa AS. Tapi bila peluk macam tu kan, bahagian atas ni kena kan. Satu kali anak yang kedua, bila doktor tekan perut isteri kat atas ni, anak kata, doktor jangan tekan kat situ sakit, tekan kat bawah. Dia kata, ustaz ni pandai-pandai saya, tekan kat bawah bila nak tubik baby tu. Doktor tekan atas. Lepas tu anak terfikir, ya munasabah juga, nak keluar baby macam mana? Sepatutnya tekan sebelah atas. Satu. Yang kedua, bukankah tekanan kepada perut ketika sedang berdiri itu lebih menguatkan lagi tarikan graviti dan lebih mudah bayi itu keluar? Seolah-olah Quran menggambarkan proses kelahiran itu secara berdiri. Betul kan? Betul. Sebab lepas pada tu, fakuli washrabi wa qari aina, makanlah buah kurma ni dan minumlah air mata air tu kan. Tapi ayat ni tak cerita pun proses bersalin yang gini-gini, teori Newton, teori macam-macam, tak cerita pun. Dia cerita kisah bagaimana Maryam yang sedang sarak mengandung dan dia dan nak bersalin, dia sedang lapar dan dahaga. Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan dia supaya goncang pokok kurma. Dan memang kita tahu kemampuan Maryam tak mampu. Anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Maryam hanya ayat saja gambarkan macam tu, tetapi sebenarnya Maryam hanya sentuh saja buah tu dah pun gugur. Okay. Tapi kita dapat melihat benda yang lain di sebalik ayat tu. Itu baru satu ayat. Fakuli washrabi wa qari aina, makan apa? Rutaban janiyya. Anak ada pengalaman 4 kali isteri bersalin, nak bersalin, orang perempuan ni dekat-dekat nak bersalin, minta macam-macam. Yang suka makan KFC, nak KFC double sebab nak pantang ni 2 bulan nak pantang KFC. Yang suka makan pizza, nak pizza yang besar tu kan, sebab nak pantang. Tapi Quran sebut fakuli washrabi wa qari, makanlah kurma tu dan minumlah air kosong. Jadi anda bagi kurma sebelum isteri bersalin dan air kosong, dan begitulah juga selepas isteri bersalin anda bagi kurma dan minum air kosong. Dan memang anda tengok bagaimana isteri kekal bertenaga sampailah petang. Kalau misalnya waktu pagi sampai petang dia masih lagi bertenaga. Orang bersalin ni kan dia penat, tapi anda nampak isteri kekal bertenaga. Jadi dalam kitab-kitab Tibun Nabawi, kerana anda juga terlibat dalam projek Tibun Nabawi kan, melalui buku Indahnya Pemakanan dan Perubatan Islam tu, anda dapati bahawasanya ulama-ulama kita telah bincang lama tentang fungsi kurma dengan air kosong, sehingga banyak riwayat, yang contohnya riwayat Aisyah radhiyallahu anha tentang al-aswadan. Nabi SAW waktu malam, kalau Nabi lapar sangat, Nabi makan al-aswadan, iaitu kurma dan air kosong.
Ni lawan dia. Sebab tu bila kita buka puasa, jangan lawan kurma dengan cincau ataupun teh tarik, lawan dengan air kosong. Itu cara dia. Panjang ulama-ulama kita bincang dalam kitab-kitab Tibun Nabawi. Kalau kita tengok Tibun Nabawi Ibn Qayyim mungkin tak detail, tapi kita tengok Mawsa'ah Tibun Nabawi Ibn Sunni, Tibun Nabawi Raghib Asbihani, ataupun kitab Muzahar yang ditulis oleh Ibn Nafis atau Al-Aqan fi Tib yang ditulis Ibn Sina, memang dibincang secara detail tentang benda-benda sebegini. Baik. So kita dapati bahawa ayat-ayat ni dia cerita tentang, bila kita baca biasa cerita tentang sedihnya Maryam alaihissalam yang berkeadaan begitu, tetapi sebenarnya di sebalik cerita tu ada benda lain lagi nak mengajar kita. Benda tu kita peroleh melalui tadabbur. Dan kena ingat, bila kita nak tadabbur Al-Quran ini, di peringkat awal kita boleh tadabbur dengan zauq kita, dengan masing-masing berada dalam bidang. Cuma apabila kita menterjemah ayat-ayat Al-Quran, dia mesti ada caranya. Tidak boleh diterjemah begitu sahaja. Ni satu benda yang penting, macam isu sehari dua ni, lau sekiranya, jika dan sebagainya kan. Bila hujah dengan hujah hadis Nabi SAW. Tapi bila kita perhati hadis Nabi macam lain bentuk dia. In tahlik hadhihi al-isabah falam tu'bad fil ardi abada. Ada perkataan in, bukan lau. Jadi ulama-ulama kita ada satu stand bagaimana nak memahami lau dengan in dalam teks-teks Arab. Baik. Satu, kita ambil contoh lain. Contoh tadi suratu Naml. Apabila Nabi Sulaiman bersama tenteranya, hatta idza atau ala wadi Naml, Nabi Sulaiman alaihi salam bersama tenteranya sampai ke wadi Naml. Wadi Naml ini satu kawasan yang besar. Kita boleh katalah satu padang. Padang di mana padang itu dihuni oleh semut. Cerita Nabi Sulaiman, cerita Nabi Sulaiman. Bukan ayat sains, bukan ayat kejadian manusia, bukan ayat kejadian cakrawala, bukan ayat tentang kejadian-kejadian makhluk di bumi, tapi cerita Nabi Sulaiman bersama tenteranya dan ratu semut. Hatta idza atau ala wadi Naml, sehingganya Nabi Sulaiman bersama tenteranya sampai ke wadi Naml. Wadi Naml satu kawasan. Bila sebut Wadi Naml satu kawasan yang luas, semut ni adalah serangga yang memang kita tak tengok di atas. Kat rumah kita jumpa serangga semut, tapi asyik ada je semut atas meja kan. Datang dari mana semut tu? Itu kehebatan semut. Dan Malaysia ni istimewa kerana Malaysia ada semut-semut yang tak ada tempat lain di dunia. Ada semut raksasa. Nak tengok? Jemput datang ke UKM lah. Kita ada taman Paku Pakis depan fakulti, depan bangunan biologi tu kan. Depan tu boleh tengok semut raksasa. Ana beberapa kali masuk tengah malam kat situ, pernah dihurung semut-semut tu. Tapi alhamdulillah tak ada apa-apa, cuma dihurung saja. Kita masuk kacau tempat dia, kalau dia keluar dari sana dia tak nampak, tapi bila dia keluar tu memang penuh tu malam. Rasa takut juga sebab dia lebih besar lagi kerengga. Besar-besar ni. Besar semut. Okey. Barakallahu fiik. Nabi Sulaiman alaihi salam bersama tenteranya sampai ke Wadi Naml. Qalat namlatun. Ratu dia kata, kita bukan nak bincang raja semut ni jantan ke betina, waktu part lain pula dah. Kita nak ambil bagaimana Al-Quran ini menggambarkan tentang benda yang besar lagi daripada tu, yang difahami oleh orang yang mentadaburnya. Baik. Qalat namlatun ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut, ratu semut kata, wahai semut, udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang-sarang kamu. Dalam suratul Kahfi Allah Subhanahu wa taala kata, id awal fityatu ila al-kahfi faqalu, id awal fityatu. Dalam suratul Naml Allah SWT kata, udkhulu masakinakum. Apa tujuan kita masuk dalam sarang, semua masuk dalam sarang? Untuk berlindung. Apa tujuan Ashabul Kahfi masuk dalam gua? Untuk berlindung. Tapi mengapa dalam suratul Kahfi disebut awal fityatu, dalam suratul An-Naml disebut udkhulu masakinakum? Waktu nanti kita bagi pada Ustaz Syahri bincang, waktu part lain pula. Kalau anda bincang malam ni memang tak habis. Itu
Itu satu part yang sangat istimewa. Bagaimana perkataan dalam Al-Quran Al-Karim ini, perbandingan perkataan itu menggambarkan peristiwa yang berbeza. Baik. Udkhulu masakinakum, masuklah ke dalam sarang kamu. Apa tujuannya? Dalam ayat ni ada satu istilah, iaitu masakinakum. Allah Subhanahu wa taala bila cerita tentang serangga dalam Quran, Allah Taala cerita wa uha rabbuka ila an-nahli an tattakhidhi minal jibali buyutan. Bila cerita tentang Ankabut, mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan. Tapi bila sampai sini, udkhulu masakinakum, masuk dalam sarang-sarang kamu. Kenapa dia kata udkhulu buyutakum, masuk ke dalam rumah-rumah kamu? Sehingga kan ulama-ulama kata rumah ni sifat dia ialah struktur dia sama. Rumah terah dia sama. Kalau ada satu buah sama belakang kan, sama bentuk dia, kedudukan bilik tidurnya, bilik airnya sama dalam setiap blok tu. Tetapi bila sebut masakinakum ni, kita translate mudah sebagai asrama. Asrama ni dia tak sama. Kadang-kadang kita tengok tandas dia panjang kat sini. Sini ruang tamu, sini bilik tidur, sini bilik masak. Dia tak tersusun macam rumah. Sebab tu Allah SWT gambarkan sebagai masakinakum. Anda lebih suka translate dia sebagai asrama-asrama kamu. Nak suruh mudah faham. Udkhulu masakinakum, masukkanlah sarang-sarang kamu. Baik. Eksplorasi saintis terhadap serangga-serangga ini menunjukkan bahawasanya sarang semutlah antara sarang yang struktur dia asywa'i. Struktur dia memang tak tu. Kalau kita baca cerita tentang, kami pernah buat research tentang laba-laba. Allah Subhanahu wa taala kata masalul ladzina takhudhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut. Laba-laba adalah serangga. Dia ada kata serangga kan, sebab dia apa ni, dia tak ada apa tu, tak ada abdomen dia. Laba-laba struktur Y pada sarang, struktur Y adalah antara struktur yang sangat kukuh. Dan benang laba-laba juga adalah benang yang sangat kukuh. Benang yang sangat kukuh. Sebab tu ada research untuk Madagascar spider. Dia ambil benang laba-laba ditenung sebagai kain, dan memang kain itu memang sangat-sangat kuat. Dan kita baca mana-mana saja catatan saintis, sarang laba-laba atau benang laba-laba antara benang yang sangat kuat. Tapi mengapa Allah Subhanahu wa taala sebut wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut? Yang tak kuatnya bukan benang laba-laba, yang tak kuatnya ialah sarang laba-laba. Mengapa? Struktur bahan yang kuat, tetapi apabila struktur binaan tu tak kuat, maka dia tidak akan ada apa-apa nilai. Tetapi berbeza dengan sarang semut tadi. Kita tahu struktur sarang semut ini asywa'i. Dia asywa'i ni tadi apa Ustaz? Tak tentu boleh tak tentu. Nak kata celaru kan tak tepat. Maksudnya ialah dia design dia ni design ikut suka. Design tak teratur. Dia sebenarnya teratur, cuma dia ikut suka dia. Dia nak sambung sini, nak sambung sini, nak cross itu kan. Okay. Tidak berstruktur. Macam 6 segi pada sarang lebah. Kan? Sarang lebah ni dia punya bahan dia tu sangat rapuh, tapi oleh kerana disusun begitu menjadikan sarang tu kuat. Tapi sarang semut memang tak tersusun. Tetapi la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. La yahtimannakum, yahtimu maksud dia ialah hentak. Yahtimanna nun tu nun taukid. Maksudnya sesuai dengan gaya askar berjalan. Kerana askar berjalan dia tidak lengah-lengah kangkung, dia hentak kaki. Satu pasukan askar yang besar berjalan di atas satu wadi naml, satu padang yang di bawahnya ada semut, tetapi la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh, supaya Sulaiman dan tenteranya tak injak-injak kamu. Itu tujuan kamu. Kalau mereka masuk dalam sarang, kemudian tentera Nabi Sulaiman lalu dan sarang teruntuh, apa guna mereka masuk dalam sarang? Tapi la yahtimannakum itu menjadi isyarat bahawasanya kamu tak masuk dalam, bila kamu masuk dalam sarang, kamu akan selamat. Okay. Dan
Semut masuk dalam sarang. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dan ulama-ulama kata, sarang semut ni dia tidak berstruktur. Tetapi oleh kerana ia adalah sarang yang kuat, maka sekalipun sarangnya seluas wadi, seluas padang bola lah bahasa mudahnya, seluas padang bola, ia dapat menyelamatkan semut itu. Jadi apa yang ada pada sarang semut? Cerita Nabi Sulaiman bertemu dengan semut, kan? Tetapi di sebalik cerita tersebut, kita tengok bagaimana Al-Quran nak menggambarkan tentang satu benda yang ada pada semut, tak ada pada serangga-serangga yang lain, iaitu material yang digunakan. So far, Alhamdulillah, sampai sekarang ni anda masih lagi belum jumpa catatan saintis apa material yang digunakan oleh semut untuk buat sarang dia. Sampai begitu kukuh sarang semut. Jadi dalam dunia engineering boleh jadi orang bidang engineering cuba study ni bahan apa yang digunakan oleh semut ni untuk buat sarang dia, sehingga sarang dia begitu kukuh, walaupun tidak berstruktur, bengkak-bengkok kat dalam tanah tu, tetapi begitu kuat. Nampak? Sebab tu Al-Quran tidak cerita tentang bagaimana kamu nak design bangunan, bagaimana kamu nak guna material, tapi melalui cerita itu dan proses tadabbur mengenengahkan tentang kehebatan Al-Quran Al-Karim. Baik, itu contoh yang kedua. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Kemudian kita perhati dalam surah Sabah. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma li la ara al-hududa am kana min al-ghaibin. Cerita burung hudhud. Kena ada burung hudhud. Al-Quran menggambarkan burung hudhud ini, bila Nabi Sulaiman cek bala tentera dia cari burung hudhud tak ada. Kemudian dia kata la azbahannahu wala aqtulannahu, kan? Dia nak kalau aku jumpa burung ni, aku akan hukum burung ni. Dan akhirnya burung ni balik semula jumpa Nabi Sulaiman. Dia cerita tentang dia nampak satu kerajaan yang besar di Sabak. Nabi Sulaiman AS berada di Palestin, kerajaan Sabak berada di Yaman. Kalau kita guna Google ke apa, kita dapati jarak perjalanannya lebih kurang 5,000 km. Pergi 5,040 km tak silap. 5,000 pergi dan 5,000 balik. Dah jadi 10 km. Nah, 10 kan? 10,000 lebih tak? Ana 1997 mula-mula sampai di Bangi ni, satu rebah tu tak tahu nak ke mana. Tengok kelam, gelap, tak tahu ke mana. Burung ni tersesat cari makanan ni, boleh sampai ke Sabak, balik semula ke Palestin. Nampak? Kita manusia ni yang ada akal ni, kalau tersesat di satu tempat tu, kan, tercari-cari jalan nak balik. Tapi burung yang tersesat tu, burung hudhud yang tersesat dari Palestin sampai ke Sabak tu, boleh balik semula. Agak-agak kita boleh balik tak? Kalau zaman sekarang ni ada WhatsApp ni, dah hantar location, suruh kawan pergi ambil dah, kita dah tak jumpa cari jalan. Tapi burung ni dapat cari jalan balik. Nabi Sulaiman kata, kalau betul kamu ni, kalau betul info kamu ni, pergi semula, hantar surat aku. Dia pergi pula cari. Padahal kali pertama dia sesat, balik semula. Kemudian dia pergi pula, dia hantar surat dah. Baik, anda nak sebut satu benda. Allah Subhanahu Wa Taala cerita kisah burung ni, kisah burung hudhud. Dan dalam Quran ni memang ada beberapa kumpulan burung yang diceritakan dalam Al-Quran Al-Karim. Ada cerita burung, ada cerita tentang daging burung. Kena ingat daging burung ni disebut dalam suratu Al-Waqi'ah. Wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa fawakiha mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Yang memang dengan daging burung ni memang satu-satunya daging yang disebut dalam Al-Quran sebagai yashtahun. Istimewa daging burung ni. Baik, bila hudhud ni pergi ke Yaman, balik semula,
cerita pada Nabi Sulaiman AS, kumpulannya ayat dia panjang kan, dalam surah Saba. Kemudian Nabi Sulaiman suruh pergi hantar surat, dia pergi balik hantar surat. Dia bukan pergi hantar surat, pergi campur surat, dia pergi dengar apa info perbincangan Ratu Balqis, kemudian dia balik report kepada Nabi Sulaiman. Anda nak sebut satu benda, iaitu sebab tu nak tanya tadi, kenal tak burung-burung belatuk, burung hudhud? Kenal? Dalam bahasa Inggeris kita panggil woodpecker. Woodpecker kan? Tahu woodpecker kan? Ada jambu dia kan? Tapi sebenarnya kalau kita baca dalam sejarah tamadun Cina, burung yang banyak, yang bukan banyak, yang selalu digunakan sebagai utusan ialah burung merpati. Nah, woodpecker ni sama rupa dia dengan burung merpati. Sama. Tak ada beza, hanya pakar saja tahu beza. Ada pakar burung tak sini? Okay. Woodpecker kita memang ada jamu macam tu tak? Woodpecker Arab memang macam merpati. Macam merpati. Jadi Quran menggambarkan seolah-olah burung yang hantar utusan itu bukan merpati tapi burung hudhud. Jadi adakah sebenarnya burung itulah yang menjadi utusan dalam tamadun Arab sejak daripada dulu, bukan merpati? Kita tahu merpati ni satu kemampuan dia terbang, yang kedua dia punya teknologi navigation dia kan, GPS dia ni memang itu. Jadi kalau burung belatuk boleh sampai gitu, dia sesak tapi boleh balik semula, artinya teknologi navigasi burung belatuk juga memang luar biasa. Tapi Quran tidak cerita tentang teknologi itu. Quran gambarkan cerita bagaimana burung belatuk ni tersesat, pergi ke Yaman, balik semula, report pada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata, kalau macam tu kamu hantar surat. Dia bawa surat, pergi hantar, bukan bawa surat saja, pergi dengar, fokus tentang apa perbincangan dia, kemudian dia balik semula cerita pada Nabi Sulaiman AS. Kalau tak ada satu teknologi dalam kepala burung belatuk, sudah pasti tak boleh buat macam tu. Kita yang ada akal ni pun tersesat ni pun atau location supaya mudah orang pergi ambil. Tapi burung tak begitu. Anda nak sebut begini, Al-Quran dalam cerita hudhud ini menggambarkan bahawasanya hudhud satu-satunya burung yang disebut dalam Al-Quran Al-Karim yang mempunyai kemampuan terbang jauh dan ada satu teknologi navigasi yang luar biasa. Kalau kita baca National Geographic, kita tengok National Geographic, macam-macam burung ada, burung elang macam mana dengan keistimewaan dia, ada burung penjelajah dan sebagainya. Tetapi pernah dengar cerita tentang burung hudhud, burung belatuk? Ada orang pernah tengok National Geographic burung belatuk? Quran menggambarkan burung belatuk, burung yang sangat istimewa. Nah, kalau kita tengok burung merpati, ada tak cerita dia? Ada cerita burung merpati mengikut tafsiran ulama dalam kisah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang fasurhunna ilai thumma yad'unaka. Salah satunya ulama kata itu adalah burung merpati selain daripada tiga jenis burung lagi. Ayat ni ayat qasas, cerita semata-mata. Nah, tetapi bila kita perhati, rupa-rupanya ayat ni menggambarkan sesuatu. Jadi kalau kita kata dia hanya cerita semata-mata, jawabnya tidak. Mengapa? Kerana bila Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang burung, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yakbirna ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Saffat ni bahasa mudah kita nak translate dia ialah seni ataupun teknologi aerofair. Burung ni macam mana burung macam mana dia glide kan? Dia terbang tu, sebab itu digambarkan dengan safat. Tapi kalau kita tengok ayatnya, kamu tak tengok bagaimana burung tu safat terbang macam tu, tapi sebenarnya dia nak gambar ada benda lain lagi. Dan itulah tugas kita untuk mentadabbur Al-Quran sehingga kita dapat menyelongkar benda-benda sebegitu. Sebenarnya dalam Al-Quran di mana bawa beberapa contoh saja, kerana anda ingat ni bukan satu kuliah panjang sebagai pembuka. Anda nak sebut satu benda bahawa kita nak mentafsir Al-Quran Al-Karim ini, itu adalah bidang para ulama. Ulama telah tafsir Al-Quran.
tetapi untuk mentadabbur dan menghayati dia, kerana Al-Quran ini sesuai untuk setiap zaman. Maka kita boleh ambil poin-poin dalam Al-Quran Al-Karim, istimbat isi-isi Al-Quran Al-Karim ini untuk melihat banyak lagi benda yang lain walaupun ayat yang sama, berdasarkan kepada statement Sayyidina Ali tadi, innal Quran hamal wujuh. Kita boleh memahami dia, cuma kena ingat untuk mentadabbur, untuk memahami dia perlu ada orang yang menguasai bahasa Arab, perlu ada orang yang menguasai bahasa Al-Quran. Mengapa? Kerana kita tak boleh nak terjemah Quran begitu sahaja. Contohnya seperti ayat dalam suratul Baqarah bila disebut tentang zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, petunjuk kepada orang yang bertakwa. Apa dia? Allazina yu'minuna bil ghaibi. Lepas pada tu ada ayat wallazina yu'minuna bima. Mengapa kepala ayat keluar allazina wallazina? Mengapa? Innal ladzina kafaru wa minan nasi man yaqulu amanna. Semuanya adalah isim mausul. Mengapa keluar begitu? Kan orang yang belajar bahasa Arab dia tahu kan ismul mausul. Mengapa keluar ismul mausul sebagai kepala ayat? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala nak gambarkan orang mukmin ni adalah orang yang bijak. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah umat yang bijak, umat yang belajar. Sebab tu dia datang dalam bentuk yang. Kalau kita translate dia alladzina yang. Macam ni lah mudah. Satu hari dua orang pelajar sedang berborak-borak. Serius, dia bincang tentang pelajar serius. Tiba-tiba si A ni dia dapat panggilan. Duduk tengah serius tu dapat panggilan, daripada serius jadi muka ceria. Dia pun letak. Kemudian si B kata, "Yang tu kah? Yang tu kah?" Si A jawab, "Ya." Patutlah kamu ceria, yang tu call. So apa boleh kita faham? Yang tu dah ada dah maklumat sebelumnya. Betul kan? Dan itulah yang digambarkan dengan allazi wallazina, dan begitulah juga ismul mausul yang lain. Jadi bila Al-Quran sebut allazina, orang mukmin ni dia dah tahu dah siapa disebut allazina tu, mesti ada cerita sebelumnya. Berita sebelumnya. Nah, kenapa datang allazina? Untuk menguatkan lagi bahawasanya itulah yang dimaksudkan dengan orang yang sebelumnya. Sebab tu datang allazina wallazina. Sebab tu ulama-ulama kita bincang tentang pentingnya kita memahami fiqhul lughah, fiqhul kalimat. Setiap kalimat ni ada fiqh dia, sehingga ulama kata mengapa dalam surah Al-Baqarah ada allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah. Ada perkataan wa yuqimuna as-salah. Tetapi dalam surah Al-Baqarah juga ada ayat idza qumtum ila salah kuntum ila salah. Kenapa datang dalam perkataan yang berbeza? Sedangkan asalnya ila qama yaqumu. Tapi kenapa yang ni yuqimuna, yang tu kuntum? Jadi bila orang memperhalusi tentang makna perkataan ni, dia tahu bahawasanya perkataan ni memang. Jadi apa yang anda nak sebut pada malam ini sebagai ni ingat kita ke sebagai borak-borak dia. Kerana anda bukan berceramah. Sebagai nak pupuk rasa kasih dan sayang kita kepada Al-Quran. Al-Quran ni kita akan rasa segar apabila kita baca dia, bila kita tadabbur dia. Dan nak tadabbur Al-Quran ini tak perlu kita susah payah. Kalau anda sebut nak faham bahasa luar dia, itu adalah satu step tadabbur. Cukup dengan kita baca Quran, kita baca terjemahan dia. Sebab tu Nabi SAW wa majtama qawm fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Bertadarus Al-Quran. Kita tadarus Al-Quran dalam bulan Ramadan baca saja. Nah, hadis sebut tadarus Al-Quran ini ialah study group. Wa yatadarasunahu bainahum. Yatadarasunahu, ya study group, kena bincang. Dia bukan baca saja, baca yatluna kitaballah. Jadi benda tu benda yang perlu kita tu. Dan mengapa tak sebut yufassirun Al-Quran? Kerana maqam orang yang boleh mentafsir Al-Quran ini bukan kita. Bukan kita. Pekat kita ni wallahu a'lam, pekat anda dan pekat tuan-tuan dan puan-puan ni pekat tadabbur, bukan pekat tu. Nah, pekat mentafsir Al-Quran. Apa yang kita sebut ni adalah benda yang telah ditafsirkan oleh para ulama. Dua benda ni sentiasa ada. Dan bagaimana cara dia, kena ingat, kita dapat bertadabbur Al-Quran dengan hanya membaca saja.
Berbeza dengan buku lain. Kalau kita baca saja, mungkin kita tak dapat apa-apa. Tapi Quran kita baca saja, kita akan dapat kebaikan. Sebagaimana Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, dia sebut dalam kisah dia dapat dalil untuk qiyas ni, dia baca saja Quran. Akhirnya dia khatam 70 kali yang ke-70 baru dia faham bahawasanya dalam ayat Quran ni ada dalil untuk membolehkan qiyas. Nah, jadi sebagai penutupnya cukup dah sekat tu dah. Nanti anda buka sikit peluang untuk tak jawab kalau ada apa-apa. Quran ni sebagai kitab hidayah. Dan bila kita baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, bacaan dan tadabbur kita ni sepatutnya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Man izdada ilman wa lam yazdad tuqa lam yazdad illa bu'da. Sesiapa yang ilmu dia bertambah tetapi takwa dia tak bertambah, ni hadis Nabi SAW yang sebagaimana disebut oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, lam yazdad illa bu'da, yang jauhnya ialah jauh daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Man izdada ilman wa lam yazdad zuhdan fid dunya lam yazdad illa sukhta. Ilmu dia bertambah tetapi tamak halaba dia kepada dunia makin bertambah, maka yang bertambahnya ialah sukhta, kemurkaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita sentiasa berharap agar Allah Subhanahu Wa Taala bukakan hati kita ni untuk kita hidup dengan Al-Quranul Karim. Hidup dengan Al-Quranul Karim ni ialah bukan hidup dengan membaca sahaja, tetapi jadikan Al-Quranul Karim ni sentiasa segar dalam diri kita. Dan kita jangan fikir nak baca Quran ni, nak tadabbur Quran ni kena baca surah-surah yang hebat-hebat. Nah, nak baca surah yang hebat-hebat. Sebab ana malam ni, sebab masa kita agak-agak singkat, kalau kita tengok dalam surah Yusuf, mengapa surah Yusuf ni satu-satunya surah sampai Z cerita belaka. Tazra'una sab'a sinina da'aba. Kenapa ada macam tu? Kenapa ada inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara? Nahnu naqussu 'alayka naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu 'alayka ahsanal qasas. Kenapa disebut ahsanal qasas? Dan bila perhati sampai Z, sebenarnya banyak sangat tadabbur yang boleh kita ambil daripada surah Yusuf, sehingga dijadikan banyak panduan dalam pembangunan negara. Jadi anda ingat cakap tu dulu dah. Mudah-mudahan apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kekurangan itu datang daripada kelemahan diri anda sendiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Anda buka seminit dua kalau ada pertanyaan. Anda suka dengan soalan tapi anda tak suka jawab. Jawab belum tentu deh, tapi soalan ada masalah. Okey, satu ataupun dua soalan. Silakan. Ustaz nak tanya sikit Ustaz. Sila. Ustaz kata tadi pertemuan ilmu sains ni ada yang berbentuk macam teoretikal lagi, ada yang berbentuk pandangan-pandangan lagi, kan? Dia akan berkembang bila teknologi bertambah. Okey. Ustaz kata tadi orang akan mengaitkan dengan kehebatan Quran segala macam. Ya. Tapi ilmu tu mungkin belum mantap lagi. Tapi bila orang kaitkan, kemudian ilmu tu berkembang lagi, Ustaz. So macam mana kita nak katakan, Ustaz? Mungkin ilmu pada masa tu bila dikaitkan betul, tetapi bila dia berkembang, mungkin fakta tu mungkin lebih berubah lah. Tadi dia dah kata kait Quran, macam mana, Ustaz? Yang mana satu yang lebih tepat? Yang Okey, mudah je jawab dia. Sebenarnya Quran ni sumber. Kalau berlaku perubahan, sama ada something pada ilmu tu ataupun memang ilmu tu tak mantap lagi. Itu yang berlaku. Contohnya macam ni. Teknologi apa kita rasa hebat? Anda ambil contoh. Teknologi perkapalan. Okay. Kita boleh buat kapal-kapal yang hebat-hebat. Tapi kalau kita baca sejarah Islam, kita dapati bahawasanya teknologi perkapalan armada laut telah pun dibuat pada kurun yang pertama hijrah lagi. Di zaman kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi,
diceritakan bahawa Salahuddin Al-Ayyubi telah buat kapal, diletakkan di Port Said. Port Said tu dibilang kapal yang pertama tu, orang azan start daripada azan maghrib, orang azan subuh tak habis lagi bilang kapal yang terakhir. Jadi di mana teknologi kita sebenarnya? Di mana sebenarnya pengembangan ilmu? Mengapa? Kerana hok benda kalau kita tengok sekarang ni, wallahu alam, ana duduk dalam dunia ni, ana telah membaca banyak benda yang orang kata sekarang ni bukan Islam yang pelopori. Contohnya teknologi empangan apabila Harun Aminur Rashid buat empangan di zaman dia yang masih lagi ada di Mina, itu pada kurun yang kedua Hijrah. Nah, teknologi perkapalan pada kurun yang pertama, teknologi persenjataan, kalau kita tengok catatan Fuad Siskin, dia adalah berlaku pada kurun yang pertama. Dan banyak benda yang anda tengok, contohnya dalam perubatan, teknologi perubatan yang ada. Muhammad bin Abu Bakar Ar-Razi dalam Al-Hawi fi Ilmi Tadawi, dia telah pun menyerahkan satu persatu peralatan pembedahan, termasuk dengan benang untuk pembedahan yang dibuat daripada usus kambing. Dan benda ni telah dibuat 1000 tahun yang silam. Jadi sekarang ni dalam anda terfikir, apakah yang disebut sebagai teknologi, apakah disebut sebagai perkembangan ilmu ini, sehingga ilmu-ilmu yang ada ni tak sama dengan apa yang disebut dalam Al-Quran. Sedangkan ulama-ulama silam ni menghasilkan benda-benda sebegini, teknologi-teknologi ini daripada Al-Quran Al-Karim. Sebab tu anak kata Al-Quran ini sebagai satu sumber. Jika ada kepincangan pada perbezaan di antara ilmu dan Al-Quran, pertama kita kena rujuk kepada pakarnya. Kenapa? Kerana setiap ayat itu dia ada dia punya laun dia. Apa mengenai laun ni Ustaz? Nature dia. Boleh kita kata nature dia. Ada seni dia sendiri. Nah, macam Ana sebut tadi, cerita tentang labah-labah. Masalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita. Kenapa ittakhadhat baita? Ittakhadhat baita ni, ittakhadha ni seolah-olah macam ambil macam tu je, menumpang macam tu je. Kenapa labah-labah ittakhadhat baita? Sedangkan benang dia kuat. Rupa-rupanya kalau kita tengok labah-labah, dia buat rumah tu bukan rumah untuk tinggal sebagaimana lebah. Sebab tu ittakhadhat baita. Dia tak sama dengan lebah tadi, wa harabuka ila nahli an tattakhidhi minal jibali buyuta. Dia bukan ambil rumah, tapi dia ambil bukit, wa minasyajari mimma yarshun, ambil pokok dan juga bangunan-bangunan untuk dijadikan rumah dia. Berbeza struktur ayat tu. Nah, sebab tu struktur ayat ini dari segi takdim takhir, dari segi yang mana khusus, yang mana memang dilihat oleh para ulama untuk memahami ilmu. Sebab tu ana berpandangan bahawa jika berlaku perbezaan di antara ilmu sekarang dengan Al-Quran, maka kita perlu mendalami lagi bidang itu, kerana masih lagi ada kekurangan. Sebab itu ana pegang dengan satu mazhab, penemuan sains tidak boleh digunakan untuk menjustifikasikan kebenaran Al-Quran. Kerana Al-Quran ini kalamullah dan dia tidak boleh dibandingkan dengan apa-apa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ada? Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan juga terima kasih kepada Al-Fadhil Dr. Wan Nasruddin. Nak ambil masa 5 minit je Ustaz, nak curi masa 5 minit Ustaz sekejap untuk Ustaz berikan pandangan kepada di bawah tuduhan kisah-kisah Al-Quran. Ustaz, kalau tidak keberatan, boleh tak Ustaz berikan pendapat Ustaz kepada buku tersebut, sama ada pendapat atau cadangan penambahbaikan. Kerana Ustaz, Dr. Wan adalah antara orang pertama sekali yang membaca manuskrip buku saya sebelum dijadikan dalam bentuk bahan penerbitan. Silakan Ustaz, kalau tidak keberatan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Ada naskah tak? Mana naskah nak tengok dulu sekejap. Bismillah, alhamdulillah wa kafa, salatan wa salaman ala habibina al-Mustafa wa ba'd.
Sebenarnya Ustaz Syahri tahu Ana ni bukan jenis menghukum sebenarnya. Walaupun dia tahu Ana agresif kalau masa menjelia. Terus terang Ana, kalau tanya pandangan Ana kata macam ni, bila Ana buka buku ni, Ana kata buku ni ditulis oleh orang yang banyak membaca. Dan kalau Ana nak sampai ke tahap membaca macam ni, Ana rasa Ana perlu 10 tahun lagi. Sebab banyak benda Ana baca, jadi Ana tak sempat nak baca qasas-qasas ni. Dan yang menariknya, buku-buku yang dibaca, yang digunakan oleh Ustaz Syahri untuk merujuk ni adalah buku-buku yang memang menjadi rutin Ana baca. Dan Ana tahu nilai otentik buku tersebut. Kemahiran membaca satu benda, kemahiran menggambarkan juga satu benda. Dan Ana belajar daripada almarhum guru Ana, Qadhi Qudah Jordan, Syekh Nuh Salman. Di peringkat awal beliau mula melazimi berpidato secara serius, berkhutbah, nampak macam agak kaku. Tapi bila makin lama makin tu. Dan inilah juga Ana dapati dalam catatan buku ini. Dan Ana mengkategorikan buku ini sebagai buku tadabbur. Ana tak kategorikan dia sebagai buku tafsir. Walhal penulisnya sebenarnya kita boleh dah namakan dia sebagai mufassir muda. Tapi Ana kategorikan sebagai tadabbur. Mengapa? Kerana tafsiran kadang-kadang tidak mampu dicapai oleh orang awam, tetapi tadabbur boleh dicapai oleh orang awam. Dan Ana suka buku ni sebab mungkin Ustaz Syahri pernah teringat Ana pernah sebut satu benda, iaitu Al-Quran ini dia berinteraksi dengan akal dan wujdan secara serentak. Jadi Ana melihat cara dari buku ni, pengalaman Ana dengan buku-buku yang ditulis oleh para ulama. Beliau menulis buku ni dengan cara santai. Dan orang yang menulis buku ini, jika dia menulis dengan perasaannya, maka kita akan dapat rasa perasaannya dalam ni. Kalau dia tulis dengan akal saja kita rasa, tapi tulis dengan wujudan dia, tulis dengan perasaan kita rasa. Jadi bila Ana baca buku ni, Ana rasa satu semangat, iaitu buku ni ditulis bukan dengan ilmu semata-mata, tetapi juga dengan perasaan. Sebab tu ada beberapa statement yang Ustaz Syahri berbeza daripada orang lain. Statement itu menunjukkan nilai pengetahuan dan ilmu yang beliau miliki. Dan buku ni sebenarnya ditulis dengan bahasa yang lebih mudah. Nak sebut dia macam travelog. Sebagai orang yang minat sastra, Ana kata buku ni adalah travelog tadabbur Al-Quran. So Ana namakan begitu, walaupun tuan dia namakan di bawah tuduhan kisah-kisah Al-Quran. Yang penting ialah bila kita baca buku ni, kita akan rasa satu benda, iaitu kita akan rasa nak sebut macam mana? Kalau dalam bahasa Arab kita kata zauq, kita rasa macam dalam dada kita ni rasa macam terbuka luar. Sebab tu kalau Anda sebut dalam status FB Ana, bila Ana bawa buku ni, Ana suka baca masa Ana tunggu traffic light, buku-buku mana-mana pun. Jadi bila tu berhenti, tak boleh berhenti tepi jalan sekejap, baca dulu, belok dulu, tengok mana-mana poin-poin. Kenapa? Kerana Ana rasa satu keseronokan baca buku sebegini, dan dia tidak berat, dan dia tidak memaksa kita untuk menerima maklumatnya. Dia berjalan begitu smooth je. Dan bila kita baca tu, dan Ana rasa dia lebih menjadikan kita ingat fakta tu berbanding dengan kita baca kitab-kitab tafsir yang berat. Itu pandangan Ana. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Hayakumullah. Saya mengucapkan jutaan terima kasih pada Dr. Wan Nasruddin atas komentar dan penilaian yang jujur daripada Al-Fadhil Ustaz. Dan saya ingin menjemput Al-Fadhil Ustaz Dr. Azrul Azlan untuk menyampaikan
sedikit cenderahati yang sederhana daripada pihak Tadabbur Center sebagai penghargaan kepada salah seorang guru kami di Tadabbur Center, iaitulah Dr. Wan Nasruddin sendiri. Jadi sudilah Ustaz untuk menerima sedikit cenderahati yang sederhana daripada kami, sebab anda kenal Ustaz Wan ni orang suka kitab. Jadi ambonya hadiah kitab lah ke Ustaznya. Jazakallahu khairan kathira. Jadi terima kasih Dr. Wan. Saya yakin yang hadir rasa tidak puas dengan perkongsian daripada Dr. Wan. Kami nak lagi. Kenapa sudah berhenti Ustaz? Itulah juga menyebabkan saya menulis di bawah tuduhan kisah-kisah Al-Quran dengan harapan semangat untuk belajar berterusan. Kerana Al-Quran tidak pernah selesai untuk ditafsirkan. Apa yang didedahkan hanyalah kejutan dan kejutan dan kejutan. Hanya dengan menggunakan ya, Ustaz ada menyebut tadi, tapi Ustaz melihat dari sisi tertentu, saya melihat sisi tertentu. Sebenarnya bukan saya memetik para ulama yang melihat dari sisi tertentu, iaitu Nabi Sulaiman berkata, lam ara al-hudhud am kana minal ghaibin. Dengan hanya Allah menggunakan dan tidak menggunakan sedangkan terjemahan menyebut sama sahaja atau. Tetapi di dalam bahasa Arab, apabila kita mengetahui bahasa Arab, dan itulah yang cuba saya lakukan dalam buku ini, mendedahkan sedikit rahsia bahasa Arab dengan mengetahui itu tidak sama dengan apa yang disebut sebagai al-munqati'ah, maka fahamlah kita Nabi Sulaiman bukan terus mengemukakan judgement bahawasanya hud-hud didapati tiada. Ia seperti seorang bos berkata dia selalu tak ada. Itu prejudis. Tetapi bila kita mengetahui berbeza daripada maka fahamlah kita Nabi Sulaiman sudah menyiasat lalu mendapati hud-hud tiada. Maka apa punca dia tak ada. Jadi itulah hasrat saya menulis buku ini. Dan tuan-tuan perempuan sekalian, teruskan mendoakan saya, Dr. Azrul, Ustaz Afwan dan asatizah kami di sini diberikan kekuatan untuk menyampaikan dan menghasilkan penulisan. Kerana terlalu ramai di luar sana yang tidak mampu hadir dan mendengar live, tetapi mereka boleh akses kepada tulisan. Jadi saya harap tuan-tuan terus menerus dapat memberikan doa anda yang tidak putus-putus kepada Tadabbur Center. Jadi kita berhenti setakat itu sahaja. InsyaAllah mudah-mudahan kita bertemu lagi pada masa yang akan datang. Terima kasih kepada semua yang hadir dan kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Wan. Mudah-mudahan tidak serik untuk terus menerima jemputan kami setahun sekali ke Tadabbur Center. Ya, terima kasih semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.